Selamat pagi lah, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga pastinya kita memilih satu lagi topik yang cukup bersesuaian, yang cukup relevan terutamanya dengan sambutan Hari Malaysia yang akan kita sambut pada 16 hari bulan nanti. Tetapi sesuatu yang menarik juga lah, mungkin sebelum ini pun kita telah pun merayakan Hari Kebangsaan pada 31 hari bulan Ogos, dan sudah pastilah ianya masih terlekat di hati kita sebenarnya, kerana kita kagum melihat tentang sambutan hebat yang diberikan oleh rakyat Malaysia ketika sambutan Hari Kebangsaan yang lalu, dan tentunya lah kita juga mengharapkan sambutan yang sama mungkin akan diberikan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 16 September nanti yang akan berlangsung di Melaka. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah Semarak Bulan Kebangsaan Cerminan Keluarga Malaysia. Dan kita ada tetamu yang sudah pun berada bersama saya untuk bercakap tentang isu ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Taufik Yaakob, iaitu pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik di Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Melaya. Jadi doktor, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Sama-sama. Ya. Walaupun di saat-saat terakhir dapat juga bersama kami di ruang bicara ini. Dia tetap di hati Bernama TV. Terima kasih. Ya. Baiklah, kepada anda, kami juga sebenarnya ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Jadi seperti biasalah, kita menjadikan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, sesuatu yang menarik. Saya ingin mengimbau kembalilah kenangan ketika sambutan Hari Kebangsaan yang lalu pada 31 hari bulan Ogos. Macam saya sebutlah, sambutan yang cukup hebat sebenarnya daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya. Tetapi satu soalan yang ingin saya lontarkan kepada doktor di permulaan ini. Apakah doktor bangga menjadi rakyat Malaysia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Datuk Syikawi dan para penonton sekalian. Saya sebagai rakyat Malaysia rasa teruja dengan sambutan Hari Kemerdekaan baru-baru ini. Betul. Kerana memperlihatkan bahawa kita kembali kepada meraihkan satu hari yang cukup berharga, cukup gemilang kepada negara kita. Apatah lagi sebelum itu kita sebenarnya berada di rumah dalam tempoh 2 tahun lebih. Kita tidak mampu untuk bersama-sama turun menyambut Hari Kemerdekaan. Dan dengan rasa teruja itu menyebabkan saya memikir tentang bagaimana kalau satu hari nanti kita kehilangan negara kita. Kita perlu lihat ini merupakan satu anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kita perlu pastikan bahawa anugerah ini kita jaga sungguh-sungguh, kerana bukan mudah untuk kita dapat satu hadiah yang besar. Kemerdekaan, kebebasan. Apatah lagi kita lihat di negara-negara lain masih lagi bergelut tentang bagaimana untuk hidup pada esok hari, dari segi ekonominya, dari segi bagaimana untuk kelangsungan pembangunannya. Tetapi saya bersyukur dengan keadaan di Malaysia hari ini. Biarpun kita lihat 22 bulan sebelum itu kita di bawah kerajaan yang lain, apatah lagi sebelum tu kita sebenarnya bergelut tentang politik pada PRU ke-14. Dan ini sebenarnya mengajar kita supaya kita menilai semula, jangan kita dengan mudah mempercayai persepsi ataupun membuat keputusan dengan begitu cepat sehingga masa depan negara itu jadi tidak menentu. Dengan pelbagai situasi politik membingungkan rakyat, menyukarkan pemikiran masyarakat, siapakah yang akan jadi kerajaan selepas ini. Inilah sebenarnya situasi politik itu yang pertama. Kemudiannya kita bergelut dengan COVID-19, dengan masalah kesihatan, ekonomi, dan apabila dibuka seluas-luasnya pintu untuk menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos, saya lihat inilah sebenarnya lontaran jiwa, hati nurani masyarakat Malaysia yang sebenarnya ingin keluar daripada kepungan ataupun kepenatan politik, ekonomi dan apa saja pergelutan sosial. Yang penting mereka dapat menyambut dengan penuh perasaan dan memastikan bahawa biarlah apa saja pertikaian ataupun
pergelutan antara mereka itu diketepikan sementara waktu, tetapi mereka dapat duduk bersama dalam sambutan Merdeka 31 Ogos. Sesuatu yang juga lebih jauh lebih penting sebenarnya, Doktor, ya. Kalau kita imbas kembali jugalah sambutan hari kemerdekaan 31 hari bulan Ogos yang lalu, ianya merupakan satu lagi detik yang cukup bersejarah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang baru ini. Inilah pertama kalinya beliau merayakan hari kemerdekaan ini sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi macam apa ni Doktor sebutlah, kita harus ingat bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri menghadapi banyak cabaran sebenarnya. 2 tahun kita tidak dapat merayakannya kerana disebabkan oleh pandemik COVID-19 khususnya, dan kemudiannya situasi ekonomi juga ketika ini tidak begitu meyakinkan ataupun tidak menentu dan sebagainya. Jadi apakah anda lihat cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pemegang kepada pucuk kepimpinan negara sekarang ini? Ya, tu. Kalau saya ditawarkan jawatan Perdana Menteri, saya tak sanggup tu. Dalam situasi begini. Kerana kita lihat dengan masalah ekonominya, bagaimana usaha untuk menarik semula pelabur masuk. Sebab itulah kita lihat ada 2 menteri yang dikhususkan untuk menjaga hal ehwal ekonomi dan apa saja pelaburan. Misalnya Datuk Seri Mustafa Mohamed di GPM, Datuk Seri Azmin Ali. Jadi pada peringkat awalnya saya bingung kenapa perlu ada 2 menteri, ya. Tapi akhirnya saya faham, ya, kita mempunyai tugas yang besar untuk mengembalikan pelaburan dan memulihkan ekonomi. Itu dalam sektor ekonomi. Tetapi dalam sektor politik lebih suka kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Apatah lagi melihat dalam keadaan negara berada pada situasi yang perlu keharmonian politik, ya, perlu mencari kawan berbanding musuh. Dan pada waktu yang sama menamatkan persengketaan, bukan sahaja melibatkan pihak pembangkang, tapi juga dalam konteks partinya sendiri. Ya, bagaimana dalam sejarah politik UMNO kali pertama, ya, bukan seorang presiden UMNO menjadi Perdana Menteri. Ini sebenarnya merupakan satu cabaran besar, bukan sahaja kepada beliau sebagai naib presiden, tapi juga kepada presiden UMNO itu sendiri. Ya, seorang yang sudah berada di tampuk paling tinggi dalam hierarki parti, yang akhirnya tidak dapat duduk di jawatan Perdana Menteri. Dan pada waktu yang sama, adakah mudah kepada Datuk Seri Ismail Sabri untuk membuat keputusan sebagai seorang Perdana Menteri yang tidak mempunyai satu kuasa yang paling tinggi dalam parti? Sebelum ini kita lihat UMNO Barisan Nasional cukup dominan dalam kerajaan. Dan itu memudahkan sesiapa pun Presiden UMNO ataupun UCBN untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam konteks politik hari ini, kita lihat yang menjadi kesukaran iaitu tidak boleh membuat keputusan dengan begitu segera. Ya, perlu berunding dengan parti komponen dan perlu berunding dengan top 5 parti, dan ini sebenarnya menyukarkan ya kepada Perdana Menteri untuk membuat satu keputusan yang cepat dan perlu disegerakan. Tetapi saya lihat sebenarnya dalam keadaan yang sukar ini ada kemudahan-kemudahan tertentu. Ya, misalnya kita tidak pernah terjangka tu bagaimana dalam situasi yang tidak menentu, politik yang tidak stabil kepada kerajaan, boleh diluluskan Akta Hati Lompat Parti. Sebelum ini kita lihat dah 65 tahun kita merdeka. Ya, tidak ada satu idea untuk mengetengahkan Akta Lompat Parti, kerana parti politik sebelum ini melihat bahawa dominasi parti yang sama akan terus mentadbir negara. Tetapi akibat pergelutan politik, dan meskipun Datuk Seri Ismail Sabri hanya mentadbir dalam tempoh 1 tahun, tetapi dapat melakukan segala-galanya. Misalnya dalam konteks undang-undang tadi, ya, Akta Lompat Parti, dan ini juga kita lihat dalam beberapa bulan akan datang Akta Pendanaan wang politik yang akan diketengahkan. Jadi saya lihat, ya, kalau beliau mampu melakukan dalam tempoh 1 tahun, sudah pasti ada formula-formula tertentu yang diguna pakai oleh beliau bersama dengan pasukan dan jentera bagi memastikan bahawa kerajaan dapat bergerak dengan begitu licin dan lancar. Sudah pastinya saya menilai bahawa political will itu perlu ada. Ya, bukan sahaja dalam konteks parti-parti pembangkang, tapi juga dalam kerajaan itu sendiri. Susah nak mendamaikan politik kalau masing-masing duk bergelut dalam UMNO itu mahu jawatan tu. Ya, dalam pembangkang usah ceritalah itu sebenarnya untuk mengambil alih kerajaan.
Tetapi dalam masa hari ini atau konteks hari ini, beliau dapat lakukan. Kerana apa? Political will. Kerana parti berbangkang sudah lihat bahawa sudahlah penat bermain politik, ya. Dalam kerajaan, parti-parti komponen dalam kerajaan pun sudah surrender, ya. Kita perlu utamakan rakyat, ya. Rakyat sudah letih dengan permainan politik yang diketengahkan oleh pemimpin politik. Inilah sebenarnya ubat yang ada pada pemimpin kita, dan kita perlukan ubat ini untuk masa depan membangunkan semula negara. Saya tertarik hati bila doktor sebut tentang istilah political will itu, dan saya merumuskan bahawa cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang pertamanya ialah untuk merancang pembangunan negara seperti apa yang doktor sebut tadi. Yang kedua ialah untuk memenuhi sebenarnya kehendak rakyat dalam situasi yang begitu mencabar sekarang ini, dan yang ketiga bagi saya ialah untuk memesrakan slogan yang diperkenalkan oleh beliau sendiri, iaitu keluarga Malaysia. Tetapi secara ikhlasnya, kalau kita lihat daripada sambutan yang begitu hebat yang diberikan sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan Negara pada 31 Ogos yang lalu di Dataran Merdeka, apakah itu seolah-olah satu testimoni yang menunjukkan bahawa rakyat sebenarnya mula memberi sokongan yang begitu hebat kepada Datuk Seri Ismail? Ya, kita pergi ke mana-mana saja, Tok. Rakyat mahukan kestabilan, ya. Rakyat tidak mahukan satu keadaan kucak-kacir politik kerana mereka sudah letih. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mahukan, ya, ekonomi dan apa saja berkaitan dengan kebajikan mereka itu dibela oleh kerajaan. Mana-mana kerajaan, kalau mereka sedar tentang keperluan tanggungjawab tersebut untuk deliver apa sahaja polisi tentang kebajikan rakyat, saya yakin ya, rakyat akan menyokong, ya. Tambah lagi dalam konteks sekarang, kita lihat kesukaran mencari kerja, ada yang dibuang kerja, ada yang diberikan separuh gaji. Jadi rakyat nak bergantung pada siapa tu? Rakyat memerlukan satu tempat untuk mereka bergantung, iaitu kerajaan. Ya, kita lihat walaupun pada peringkat awalnya sukar untuk kerajaan beri pelepasan untuk pengeluaran KWSP, tetapi akhirnya kerajaan mendengar desakan dan permohonan rakyat, walaupun sukar kepada kerajaan untuk memberikan kebenaran tersebut. Namun dengan kerajaan respon kepada rakyat, ya, saya tidak takut dengan apa yang dilakukan kerajaan ini, meskipun perlu mengeluarkan dana yang begitu besar, ya, dan pada waktu yang sama kita lihat perlu menarik pelabur datang ke Malaysia dengan apa saja tindakan. Itu usaha-usaha yang boleh diketengahkan oleh kerajaan pada tempoh ini, supaya bukan sahaja rakyat kembali gemar kepada kerajaan, tetapi rakyat sedar bahawa bukan satu perkara yang mudah untuk mentadbir negara. Dalam konteks hari ini, keluarga Malaysia, ya, kita lihat ada banyak slogan-slogan diperkenalkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, ya, Wawasan 2020, kemudiannya kita ada Islam Hadari, kemudiannya kita ada Satu Malaysia, Harapan Baru Malaysia. Meskipun itu sekadar propaganda politik, tetapi dengan keletihan COVID-19, keluar masuk hospital dengan pelbagai masalah melibatkan kesihatan, kita duduk di rumah tempoh 2 tahun lebih. Ini sebenarnya menterjemahkan apa yang dirasai oleh rakyat keluarga Malaysia. Ya, meskipun, ya, ada sebilangan masyarakat yang melihat bahawa ini mungkin, ya, propaganda supaya rakyat percaya dan dipengaruhi oleh kerajaan, tetapi sebenarnya memberi kesan dan impak yang positif, ya. Bagaimana kita ketepikan politicking sebenarnya waktu, ya, kita ketepikan perbezaan, kerana berbeza pandangan, ideologi ini perkara biasa dalam politik. Tetapi apabila melibatkan kehidupan, kebajikan rakyat, saya lihat tiada kompromi. Ya, mana-mana kerajaan sekalipun, tanggungjawab mereka untuk memastikan bahawa rakyat terbela. Ya, kita lihat dalam konteks yang terbaru, ada desakan-desakan untuk mengadakan pilihan raya umum. Ya, pada waktu yang sama, kerajaan juga berusaha untuk memastikan bahawa ekonomi kembali stabil. Ya, kita lihat bagaimana untuk memastikan bahawa rakyat tidak terkesan dengan tindakan politik. Ya, betul kita kena adakan PIU 15 yang akan datang. Tetapi adakah desakan tersebut
tersebut perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Kerana rakyat bergelut di luar sana untuk mencari kerja, rakyat di luar sana bergelut untuk mencukupkan pendapatan mereka. Jadi bagi saya, kalau dalam melibatkan konteks memaksa rakyat turun untuk mengundi, itu tidak boleh. Yang boleh dilakukan iaitu bagaimana untuk kita memastikan keselesaan hidup rakyat yang pertama. Yang kedua, kita kena pastikan bahawa rakyat keluar mengundi bukan atas paksaan. Kita lihat dalam PRN negeri Melaka dan negeri Johor, rakyat perlu keluar 2 kali lepas ni tu, untuk mengundi peringkat parlimen pula selepas ini. Jadi dalam konteks demokrasi betul dibenarkan. Tetapi adakah kita melihat sebenarnya kita meletakkan beban yang besar kepada rakyat untuk melaksanakan demokrasi dalam konteks rebranding ataupun apa-apa saja branding untuk memastikan rakyat menyokong kerajaan. Kalau itu sebenarnya menjaga kehidupan rakyat, keluarlah beberapa slogan pun, tetapi kalau slogan itu betul-betul menjaga rakyat, kita pastikan bahawa itu dapat dilaksanakan sebaiknya. Baik, dalam menghadapi desakan terutamanya untuk mengadakan pilihan raya umum ini secepat mungkin, itu kita gunakan istilah pembubaran parlimen dan kemudiannya PRU yang ke-15. Tetapi dari segi sikap, dari segi apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail sendiri, apakah anda melihat bahawa dia seolah-olah jarang-jarang sekali sebenarnya memberi reaksi ataupun komen-komen yang mungkin boleh meyakinkan kita bahawa PRU 15 itu akan diadakan dalam masa yang terdekat ini. Jadi apakah anda melihat bahawa sikap ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup penting dalam usaha untuk mententeramkan dulu kehidupan rakyat, menyemarakkan semula ekonomi negara dan sebagainya. Mungkin itu keutamaan ataupun prioriti yang diberikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam konteks risiko politik, sebenarnya apa saja keadaan yang boleh menyebabkan ketidakstabilan, bukan sahaja dalam konteks politik tapi juga dalam konteks ekonomi politik, setiap pemimpin perlu mempertimbangkan setiap tindakan yang nak dilakukan. Kalau ini boleh merugikan masa depan politik mereka, saya tak nampak pemimpin-pemimpin tertinggi negara akan mengambil risiko tersebut. Apatah lagi kita lihat hari ini parti yang besar dalam kalangan orang Melayu, ada PAS, UMNO, Bersatu, mereka bersama-sama bentuk kerajaan peringkat persekutuan. Kalau sesuatu perkara itu dilaksanakan ataupun diumumkan oleh Perdana Menteri, menyebabkan berlaku pergeseran dalam kalangan ahli kabinet atau pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, itu akan merugikan negara. Disebabkan oleh kita tidak mahu lagi dalam konteks nak dekat PRU 15 akan ada sebuah lagi kerajaan. Apatah lagi kita lihat kita baru saja luluskan Akta Hati Lompat Parti. Kita mahukan keamanan keharmonian politik ini kekal sehingga PRU 15 yang akan datang. Dan sebagai seorang pemimpin ni bukannya mudah tu untuk mengendalikan bukan sahaja parti-parti komponen, tetapi bagaimana untuk mendengar keluhan rakyat di peringkat bawahan. Ada yang tidak cukup makan, ada yang perlu sampai menyebabkan mereka menahan lapar daripada terus mencari satu kehidupan yang lebih sempurna. Ini sebenarnya yang berlaku. Kalau Perdana Menteri tidak ada rasa denyut nadi rakyat, tidak turun atau memahami kehidupan situasi rakyat, saya tak nampak itu ada elemen atau ciri-ciri seorang pemimpin. Dan walaupun hari ini kita lihat pelbagai kecaman dikenakan ataupun dituduh, didakwa kepada Perdana Menteri dengan fitnah, dengan tuduhan. Baru-baru ni pagi tadi disaman Datuk Lokman Nur Adam buat fitnah kepada Perdana Menteri. Jadi sampai tahap ini saya lihat pemimpin harus berani untuk mempertahankan bahawa kebenaran itu mesti untuk meyakinkan rakyat. Kalau mereka tidak keluar untuk meyakinkan rakyat, akhirnya akan ditohmah dengan pelbagai propaganda, menyebabkan akhirnya keselamatan ataupun risiko ataupun tidak tentuan politik akan terus yang membakar dengan begitu besar dalam situasi negara kita. Okey, Doktor, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita akan
berehat dulu buat seketika dan kepada anda, kami juga sebenarnya ingin mendengar pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi saya ulangi lagi, gunakanlah dua talian itu yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Baik, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Semarak bulan kebangsaan, cerminan keluarga Malaysia. Baik, tadi kita bercakap tentang cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Perdana Menteri ketika ini, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Banyak yang telah pun dilakukan, banyak yang telah pun dilaksanakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, terutamanya dalam usaha untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi pelbagai masalah ketika ini. Berbagai insentif, berbagai subsidi diberikan, diumumkan dan sebagainya. Tetapi barangkali ramai yang tak nak bercakap tentang isu ini. Padahal daripada Dr. Muhammad Taufik sendiri, kalau kita bercakap tentang kekuatan beliau, okey, menarik. Tetapi mungkin beliau juga ada kelemahan yang perlu dilihat secara serius. Kalau orang politik ni tak nak sebut tu sebab ini melibatkan strategi kan. Betul. Ya, tetapi sebagai orang akademik, ahli akademik, saya kena jujur dengan apa yang saya ingin cakap. Iaitu sebagai seorang pemimpin, kita mestilah firm dalam membuat keputusan ataupun dalam membuat kenyataan. Jadi saya tak nampak itu muncul daripada Perdana Menteri kita. Ya, kerana sebenarnya dalam kenyataan politik, ya, dalam perjumpaan dengan perwakilan UMNO dikatakan tidak akan melengahkan pembubaran. Kemudiannya 2 hari lepas kita lihat belum lagi bincang dengan top 5. Jadi rakyat tu tunggu-tunggu bila ni tu. Ya, kalau betul nak buat tahun depan, umum terus ya tahun depan supaya kita dapat fokus kepada kerja masing-masing. Kerana saya lihat semenjak kita berakhirnya pilihan raya umum ke-14, Malaysia ni tak pernah henti-henti berbincang tentang politik 24 jam. Di mana sahaja, di kedai kopi ataupun di media sosial, di televisyen, ya, kita bercakap tentang politik. Ya, rakyat sebenarnya letih dengan perkembangan politik, ya, pergelutan politik, dan itulah sebenarnya yang perlu kita hentikan, ya, supaya ada musim kita boleh berbincang tentang politik masa depan negara, yuk kita laksanakan. Tetapi apabila melibatkan kehidupan, melibatkan ekonomi atau apa saja kebajikan rakyat, itu yang kita perlu fokuskan. Dan dalam konteks ini, sebagai seorang pemimpin, mungkin ya, saya lihat beliau terkejut sebagai seorang Perdana Menteri dengan begitu cepat daripada Menteri Pertahanan, timbalan Perdana Menteri dengan hanya beberapa bulan, dan akhirnya terus diangkat menjadi Perdana Menteri. Sudah pastinya ya, kejutan ini membuatkan belum bersedia sepenuhnya untuk menjadi Perdana Menteri. Kerana kita lihat bagaimana Perdana Menteri sebelum ini mengambil masa yang begitu selesa untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, bersedia dengan sepenuhnya, ya, apatah lagi kita lihat hari ini sukar untuk menjadi Perdana Menteri dalam konteks perlu mencari duit, negara tidak ada cukup wang, ya, bagaimana untuk berbelanja, bukan saja belanja pengurusan tapi belanja kepada rakyat. Jadi perlu seorang pemimpin yang firm, ya, tegas dalam membuat keputusan. Kalau itu melibatkan kesalahan tertentu, bukan sahaja dalam kalangan ahli parti, ya, beliau perlu tegaskan bahawa cukup kepada Presiden UMNO, tidak perlu bincang, ya, secara terbuka. Kalau mahkamah sudah nyatakan bahawa sudah jatuh hukuman, cukup, ya, tidak perlu lagi dibawa gelombang-gelombang yang akhirnya mencemarkan parti. Itu sebagai seorang naib presiden yang perlu ada ketegasan. Tetapi saya lihat dalam UMNO itu sendiri, Datuk, ketiga-tiga naib presiden tidak ada ketegasan. Bukan sahaja Datuk Seri Ismail Sabri, tapi juga Datuk Khalid Nordin, Datuk Seri Mahathir Khalid, ya, tidak ada satu ciri-ciri ketegasan yang begitu diyakini oleh rakyat. Tetapi sebenarnya ia bergantung ke persekitaran politik, ya, dalam tempoh yang sukar ini, ya, bagaimana untuk kita mencari seorang Perdana Menteri yang cukup sempurna. Tidak ada sempurna dalam dunia ini, tetapi kalau kita nak melantik presidennya yang
penuh dengan masalah dan kluster mahkamah, ya, rakyat tidak setuju, dan keadaan ini sebenarnya tidak sesuai. Jadi pilihan yang ada, ya, kita menaikkan Naib Presiden sebagai Perdana Menteri, dan kita lihat bagaimana beliau mampu untuk mengendalikan ya cakap-cakap politik, pertikaian dalam kerajaan itu sendiri, dan itu sedikit sebanyak sebenarnya yang boleh meimbangi kelemahan-kelemahan yang ada supaya kita tidak ketandusan pemimpin. Itu yang perlu kita lihat. Okey, kita difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini. Kita punya regular lah sebenarnya. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Tuan Kawi dan ahli panel. Ya. Ini saya apa yang baru-baru ni kan. Perdana Menteri ya, nak ekonomi ya. Nak kepada bajet pada kaki tangan awam kan. Dia buat kata kaki tangan awam diberikan kenaikan gaji RM100. Ya. Tetapi ya, saya yang terkilan sikit kan. Dia kata pilihan raya akan dibuat pada tahun ini. Jadi apabila dia kata kenaikan gaji RM100 tu pada tahun hadapan, dia takut pisang berbuah dua kali. Dulu masa PM6. Apabila bertukar pada PM yang ke-7 dia kata kita masukkan yang PM yang sebelum ni yang buat janji-janji tu. Dia takut nanti selepas bulan 1 ni PM lain. Dia akan masuk kenaikan RM100 ni. Itu yang pertama. Yang kedua, manifesto. Saya takut manifesto kebanyakan kerajaan dalam demokrasi ni dia banyak buat manifesto janji-janji yang tak pernah mensabar. Kemudian janji-janji itu tidak dilaksanakan kepada rakyat. Minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Rumusan daripada apa yang disebut Ridwan ini sebenarnya kita sentuh sepintas lalu tadi sebenarnya doktor ya. Memang kita tahu bahawa banyak yang telah pun diberikan ataupun dijanjikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan apa yang membimbangkan Ridwan, dan ini juga mungkin kebimbangan rakyat lah kalau ada sesuatu yang di luar jangkaan berlaku, mungkin ada pertukaran Perdana Menteri dan sebagainya. Mereka risau juga lah apa yang telah dijanjikan sebelum ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sekarang ini mungkin tidak dapat dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Tak tahulah. Yang pertama, kerajaan hari ini kerajaan yang tidak ada manifesto kerana dia dibentuk selepas pilihan raya. Dan sudah pastinya mana-mana pemimpin politik jangan sekadar berjanji dan melupuskan apa yang baik sebenarnya polisi itu kepada rakyat. Kerana pemimpin yang berjiwa besar dan matang dalam politik, kalau melihat bahawa itu sebenarnya baik untuk negara, apa salahnya teruskan. Jangan disebabkan oleh dendam politik. Kerana mungkin pemimpin yang sebelum itu dapat mengharumkan nama parti politik tersebut dengan projek-projek tertentu, dan kemudiannya ditutup projek tersebut, ditamatkan projek tersebut, dan mangsanya itu kepada rakyat. Ini kita tidak mahu lagi berlaku dalam negara kita, kerana kita menuju kepada demokrasi yang matang. Dan apa salahnya kalau kita bersama-sama meraihkan satu dasar dan polisi itu yang boleh mengembirakan rakyat, meningkatkan taraf hidup rakyat, dan pada waktu yang sama rakyat boleh menikmati apa yang diberikan oleh kerajaan. Dan sudah pasti kalau itulah yang diperoleh oleh rakyat, saya yakin sebenarnya rakyat tidak ada masalah untuk terus memilih pemimpin-pemimpin yang sama untuk mentadbir negara. Tetapi yang paling penting iaitu jangan jadikan manifesto itu sebagai satu perkara yang remeh, menjanjikan bulan dan bintang yang akhirnya rakyat yang terkesan, kerana rakyat terpengaruh, kerana rakyat bergantung kepada kerajaan, rakyat bergantung kepada parti-parti politik dengan pelbagai tawaran-tawaran tertentu. Jadi dalam konteks ini saya yakin sebenarnya politik Malaysia ini perlu diubah dari rombak semula. Jangan sekadar melontarkan manifesto, tapi pada waktu yang sama kita abaikan janji. Apa yang boleh dilakukan iaitu bagaimana melegalkan manifesto itu, atau menjadikan manifesto sebagai satu buku yang terikat dengan undang-undang. Berjanji, kalau tak ditunaikan janji, rakyat boleh saman. Bagaimana untuk ke arah tersebut. Jadi kita kena fikirkan
pada masa akan datang, bagaimana janji itu bukan sekadar janji palsu, tapi janji itu sebenarnya janji yang boleh ditunaikan, yang berdasarkan kepada fakta, statistik yang akhirnya yang menggembirakan rakyat. Okey, sebelum saya sambung, saya diberitahu doktor kena betulkan apa ni mic doktor tu ke atas sedikit. Okey. Mungkin masuk sikit ke dalam jaket tu, talian wire tu. Jadi cantik. Sorry. Okey, minta maaf ada gangguan sedikit, tapi demi kebaikan program sebenarnya. Baik, kita juga nak mempersoalkan tentang satu lagi konsep yang diperkenalkan oleh Ahmad Mohamad Perdana Menteri, iaitu keluarga Malaysia. Dan ini juga saya lihat telah mula mendapat sambutan dan juga respon yang begitu baik daripada rakyat jelata. Dan walaupun mungkin konsep ini mungkin ramai juga yang tidak faham tentang apa yang dimaksudkan dengan keluarga Malaysia dan sebagainya, tetapi mungkin apakah itu juga satu pencapaian yang cukup baik yang telah pun berjaya dicipta oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Sudah pastinya kalau kita menyebut tentang keluarga itu lah kasih sayang. Sudah kita tamatkan persengketaan politik dan kita harmonikan segalanya. Kita ajak rakan-rakan dan musuh politik untuk duduk bersama. Sebab itulah dalam beberapa hari selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri, kita lihat sukar sebenarnya untuk mengajak pihak pembangkang ini untuk duduk semeja. Apatah lagi ketika kuasa itu telah tamat di pihak mereka, kemudiannya kita membentuk sebuah kerajaan baru, pembangkang masih dalam keadaan yang marah, kecewa, ada yang sudah hilang jawatan menteri, jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi apabila mampu untuk diajak duduk semeja, saya lihat ini merupakan satu keajaiban, bukan untuk melihat bahawa kerajaan sekarang itu berjaya, tetapi keajaiban politik, kerana sukar dalam konteks kita bergelut ni, kita mampu untuk memegang tangan pemimpin-pemimpin pembangkang, duduk menandatangani perjanjian untuk menstabilkan politik negara demi kehidupan rakyat. Maka dalam konteks keluarga itu, saya lihat itu telah berjaya. Tetapi bagaimana untuk kita meneruskan elemen-elemen, ciri-ciri ataupun intipati keluarga Malaysia itu selepas ini? Kalau bertukar saja Perdana Menteri, adakah ini sekadar menjadi satu lipatan sejarah yang hanya boleh dibaca oleh anak masa depan sebagai satu perkara yang pernah lakukan? Saya lihat kalaupun kita bertukar Perdana Menteri selepas ni, lepas PIU 15, apa saja intipati yang baik kepada rakyat. Misalnya boleh kita duduk berbincang dengan pembangkang, ataupun polisi-polisi yang baik untuk dilaksanakan dengan kadar segera, ataupun akta atau undang-undang yang draconian, perlu dipertimbangkan semula. Jadi apa salahnya kita teruskan? Itu walaupun tidak guna slogan yang sama keluarga Malaysia, tetapi seharusnya intipati itu dibawa bersama oleh kerajaan selepas ini. Kerana kita masih lagi bergelut dengan COVID-19, dengan ekonomi yang tidak stabil, dan pada waktu yang sama rakyat baru sahaja hendak selesa hidup mereka. Jadi kita teruskan perkara-perkara yang baik ini untuk kepentingan rakyat. Dan kalau kita berbincang dalam konteks keluarga Malaysia sekalipun, saya tidak nampak satu tekanan ataupun satu tomahan ataupun cecaan daripada rakyat yang tertentu terhadap slogan ini. Kerana selagi masih lagi berpegang pada undang-undang, tidak curi duit rakyat, melaksanakan tugas dan telus sebagai kerajaan, saya rasa rakyat tidak kecewa. Tetapi bagaimana untuk memastikan bahawa suara-suara mereka itu didengari, respon dengan begitu cepat, Datuk. Kalau kita masih lagi mengekalkan pendekatan kerajaan sebelum ini, dengan pelbagai alasan, dengan kata tak ada duit, rakyat kena bersabar, rakyat kena memulakan hidup dengan cara sendiri. Jangan kita jadikan alasan-alasan tersebut sebagai satu penghalang kepada kehidupan rakyat. Rakyat dah letih dengan alasan-alasan tersebut. Sebagai sebuah kerajaan, you kena kerja. Jangan tekan rakyat untuk memenuhi segala permintaan mereka. Yang penting bagaimana rakyat menguruskan, kerajaan menguruskan negara. Kerajaan perlu pastikan bahawa apa yang perlu
kepada rakyat itu disampaikan dengan baik. Saya nak kembali semula tentang desakan untuk mengadakan PRU yang ke-15 ini secepat mungkin, seperti apa yang diwar-warkan ataupun dimainkan dengan begitu meluas sekali. Tetapi yang menariknya, desakan ini datangnya daripada UMNO dan juga Barisan Nasional barangkali dalam kumpulan Barisan Nasional. Parti-parti pembangkang pula tidak menunjukkan minat untuk mengadakan pilihan raya umum ini secepat mungkin. Mungkin ada alasan-alasan mereka itu sendiri. Pandangan doktor, apakah kerana mereka belum bersedia ataupun apa sebenarnya? Kedua-dua blok ini ada strategi politik masing-masing tu. Sudah pastinya bila mereka melihat bahawa momentum itu memihak kepada parti mereka akan mendesak supaya PRU dilaksanakan dengan kadar segera. Dan ada satu blok lagi melihat bahawa ada percakaran dalaman, pergelutan politik dalaman yang tidak mampu mereka bendung, dan ini menyukarkan mereka untuk menang dalam pilihan raya. Jadi percaturan-percaturan tersebut sebenarnya menyebabkan sukar untuk menentukan siapa yang boleh mendominasi PRU 15. Maka itulah ada perbezaan pandangan dalam kalangan parti-parti politik. Tetapi kalau kita lihat dalam dimensi atau dinamiknya politik hari ini, kalau parti-parti politik ini yakin bahawa mereka mampu menarik hati rakyat, bila-bila diadakan pilihan raya itu tak ada masalah kepada parti politik tersebut. Tetapi kita lihat ahli-ahli politik ada cakap tersebut bikin, waktu yang sama kita minta tangguh PRU hingga tahun lepas. Tapi semalam, beberapa minggu lepas telah dilancarkan jentera pilihan raya. Jadi bagaimana rakyat nak faham, rakyat nak memahami, sedangkan pada waktu yang sama mereka juga mendesak. Kalau kita kata dalam UMNO, dalam UMNO sendiri tu, saya melihat sudah ada dua blok utama dalam UMNO. Satu blok Putrajaya dan satu blok lagi di PWTC. Sudah pasti yang di PWTC itu sebenarnya melihat bahawa mereka juga nak duduk di Putrajaya dengan jawatan-jawatan kerajaan. Tetapi sukar bagi mereka untuk ke sana disebabkan oleh masalah imej dengan dakwaan di mahkamah. Ini menghalang untuk mereka pergi ke Putrajaya. Maka desakan-desakan politik itu mungkin disebabkan oleh dakwaan di mahkamah, kes-kes di mahkamah supaya mempercepatkan. Kerana politik ini melibatkan kuasa. Siapa berkuasa, mereka lah yang akan memegang seluruhannya. Walaupun di Malaysia kita lihat dilaungkan ataupun dipegang konsep pengasingan kuasa eksekutif, judiciary dengan perundangan, tetapi pengungsian kuasa itu masih berlaku, dan amalan dan praktiknya itu di peringkat akar umbi atau peringkat pelaksanaan itu tidak berlaku pengasingan kuasa, berlaku ke arah fusion of powers. Jadi keadaan ini sebenarnya tidak baik kepada politik negara. Kalau betul-betul kita mahukan pengasingan politik ataupun pengasingan dari aspek kuasa, kita laksanakan yang sebenarnya. Misalnya, saya berikan contoh, kalau kita mahu membebaskan parlimen, kita wujudkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen. Tidak ada lagi pegawai-pegawai PTD yang berkhidmat di parlimen yang dikatakan menyukarkan ahli-ahli parlimen pembangkang untuk berurusan, yang kemudiannya sukar untuk parlimen bergerak sendiri, jawatan kuasa sukar untuk membuat keputusan-keputusan penting. Jadi itulah yang sebenarnya yang perlu diperlihatkan, bahawa pengasingan kuasa yang betul-betul sebenar dilaksanakan. Dan saya meletakkan harapan yang besar kepada kerajaan hari ini. Walaupun kita ada Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat dalam tempoh 22 tahun mentadbir negara, kemudiannya beralih kepada Perdana Menteri seterusnya, tetapi dalam tempoh 1 tahun, saya meletakkan harapan yang begitu besar selepas ini, kerana dalam tempoh 1 tahun kita melihat pelbagai pendemokrasian berlaku dalam sistem politik di negara kita. Ini membanggakan, sungguh membanggakan, dan saya yakin sebenarnya tidak ada. Kalau dulu itu kita lihat, kalau sikit je salah pihak kerajaan, ramai turun ke jalan raya protes. Protes ini menggambarkan sama ada rakyat setuju atau tidak. Kalau hari ini kita ajak keadaan-keadaan tertentu seperti sebelum ini, saya tak nampak rakyat akan turun, kerana rakyat sudah yakin bahawa demokrasi ini semakin bertambah baik. Kerajaan mendengar respon rakyat, dan sudah semestinya kerajaan juga berwaspada untuk melakukan apa-apa. Okey, kita akan sambung lagi Dr. Muhammad Taufik, tapi seperti biasalah kita berehat buat kali terakhir.
Dan kembali nanti, walaupun masa semakin suntuk, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Baik, Dr. Muhammad, ini pun satu lagi isu yang kita ingin mendapatkan pandangan ikhlas daripada Dr. Muhammad Taufik sendirilah. Reaksi daripada rakyat dan juga reaksi daripada Parti UMNO sendiri. Ada yang mengatakan bahawa mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana tidak mahu campur tangan dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib. Ada yang desakan yang dibuat, tetapi ada rakyat juga yang mengatakan bahawa itu satu tindakan yang cukup berkesan, cukup baik dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya. Kalau kita mencampuri urusan kehakiman itu tidak waras tu. Dalam konteks negara demokrasi, sebenarnya kita memerlukan satu kematangan dalam konteks membuat keputusan, dan sudah tentu rakyat menyambut baik sistem kehakiman kita membuat keputusan dengan begitu bebas, walaupun ada cakap-cakap di sekitar kita yang menyatakan bahawa kenapa tak campur tangan, kenapa tak didesak supaya suatu keputusan memihak kepada UMNO, kerana UMNO merupakan parti dalam kerajaan dan wakil daripada UMNO juga sebagai Perdana Menteri. Dan ini bagi saya tidak sesuai sebagai sebuah negara yang matang dalam politiknya. Kalau kita cakap begitu, seolah-olah kita ni 30 tahun yang lalu kita seolah-olah tidak ada satu keinginan melihat bahawa sistem kehakiman kita begitu bebas. Kalau kita membandingkan politik Malaysia ataupun takbiran di negara kita berbanding dengan tempoh 20 tahun lalu, kalau sebelum ini nak bercakap tentang kebebasan atau apa sahaja melibatkan rakyat, takut orang nak bercakap secara langsung. Apatah lagi syarah-syarah yang terlibat membincangkan tentang sains politik, undang-undang. Kalau bercakap sedikit kemudiannya esok dipanggil oleh pihak universiti. Itu zaman itu telah berlalu. Zaman sekarang rakyat dan pemimpin-pemimpin yang sedar tentang kepentingan negara, mereka lihat kebebasan perlu diberikan. Tetapi kebebasan itu perlulah sebenarnya berteraskan kepada keyakinan, berdasarkan fakta, dan tidak sembrono dalam melontarkan satu pandangan. Dan meskipun masih ada lagi mereka yang cakap-cakap yang tidak boleh diterima tersebut, saya berpandangan, lihatlah negara kita sebelum ini dengan sekarang. Sudah pastinya apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri itu bagi saya sangat baik, diterima oleh rakyat. Walau siapa pun menjadi Perdana Menteri, beliau perlu lakukan tindakan tersebut. Tidak perlu mencampuri urusan kehakiman. Apatah lagi kita melihat bahawa ini melibatkan satu perbicaraan kes yang berprofil tinggi. Seorang bekas Perdana Menteri kali pertama dalam sejarah politik negara, seorang bekas Perdana Menteri dijatuhkan hukuman penjara. Jadi ini sebagai satu pengajaran sebenarnya kepada orang-orang politik di luar sana, supaya mereka melaksanakan tugas dengan penuh amanah. Dan yang kedua, apabila mereka bercakap kepada rakyat, jangan putar belik sana sini. Rakyat dah meluat, dah bosan dengan cakap-cakap orang politik. Jadi kalau inilah sebenarnya dapat ditangani dengan begitu baik, keyakinan rakyat bukan sahaja kepada institusi politik, tapi juga kepada pelbagai institusi kerajaan lagi yang ada di negara kita. Apakah isu ini sebenarnya, Doktor, juga sebenarnya memberi tekanan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri? Dan apakah langkah ataupun tindakan dan juga sikap yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail ini mendapat sokongan rakyat sebenarnya? Rata-rata kita pergi ke luar sana, kita melihat bahawa mereka telah yakin dengan tindakan tersebut. Tidak mencampuri walaupun tekanan, walaupun dipanggil perwakilan daripada seluruh negara untuk berhimpun di PWTC. Tetapi ini tidak memberikan satu isyarat bahawa Perdana Menteri perlu akur dengan tekanan-tekanan tersebut. Sukar untuk membuat keputusan ketika negara berada dalam sebuah kerajaan yang campuran komponen-komponen parti politik, yang akhirnya menyebabkan beliau
dilihat sebagai seorang Perdana Menteri yang mampu untuk mentadbir negara, dan saya boleh katakan ini kabinet perang. Ya, perang dengan COVID, perang dengan orang politik, ya, perang dengan pelbagai lagi anasir-anasir untuk meruntuhkan institusi kehakiman. Dan kalau kita bertanya pun kepada rakyat gembira dengan putusan kehakiman tersebut, ya, badan kehakiman, kerana ini melambangkan bahawa kita sebenarnya berada di landasan yang betul. Ya, pelbagai peringkat rayuan telah dilalui oleh Datuk Seri Najib, ya, dan kita lihat kehakiman telah laksanakan, ya, tugas mereka dengan sebaiknya. Jadi jangan kita calarkan institusi kehakiman semula demi kepentingan politik peribadi semata-mata. Biarlah, ya, kita bercakaran apa sekalipun, tetapi jika melibatkan soal keadilan, ya, soal rakyat yang perlu dijaga, bagaimana kehilangan duit yang berbilion-bilion, ya, oleh kerajaan perlu ditangani oleh kerajaan hari ini, itulah kesukaran-kesukaran yang bagi saya bukan mudah sebagai seorang Perdana Menteri. Betul. Baik, ada juga pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan oleh pemerhati dan juga pengkaji politik yang mengatakan bahawa kalaupun pilihan raya diadakan dalam masa yang segera ini, tidak akan ada parti-parti yang akan memenanginya secara dominan untuk memerintah negara. Jadi berarti bahawa dalam bahasa yang mudah mungkin akan wujud juga apa yang disebut sebagai kerajaan campuran. Jadi pandangan doktor, apakah ini satu pandangan yang mungkin ada kebenarannya? Belum ni kita bincang tentang pemufakatan politik. Ya, model Barisan Nasional itu telah 63 tahun, ya, berada di negara kita, dan bagi saya inilah dinamik politiknya. Model ini diperbaiki semula dan melihat pemufakatan politik itu dengan lebih luas, bukan melibatkan orang Melayu, India, Cina, tetapi pemufakatan politik itu melibatkan parti lawan. Ya, bagaimana untuk mencapai kestabilan matlamat yang bersama untuk negara kita. Itu pemufakatan politik dalam bentuk baru. Kalau kita masih teruskan, ya, model yang sama, kita lihat sekarang kita telah berlaku pencairan dalam aspek perkauman. Ya, tekanan-tekanan politik terhadap isu-isu perkauman itu sebenarnya sudah berakhir. Jadi kita memasuki fasa baru yang memungkinkan kita supaya menilai dan mengenal pasti bahawa model pemufakatan dalam bentuk yang baru itu perlu diketengahkan. Sudah pasti saya lihat dalam persekitaran politik semasa sukar untuk kita munculkan sebuah parti yang dominan kembali, kerana kita lihat dengan terpencarnya parti-parti politik yang mendapat sokongan yang pelbagai daripada rakyat, ya, ini melambangkan bahawa rakyat bebas untuk memilih, ya, untuk menentukan masa depan mereka, parti-parti politik yang mereka yakin, ya, kalau itu sebenarnya dapat digembelin oleh pemimpin-pemimpin politik, ya, untuk menumbuhkan sebuah kerajaan yang begitu kukuh, ya, bagi saya itulah model pemufakatan politik yang baru, bukan berasaskan pada perkauman tetapi berasaskan kepada kestabilan. Kita melihat semangat keluarga Malaysia begitu terpancar sekali sebenarnya ketika sambutan hari kemerdekaan pada 31 hari Ogos yang lalu di Dataran Merdeka. Apakah Doktor merasakan bahawa semangat yang sama sebenarnya akan wujud sempena dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 hari bulan September nanti? Usaha-usaha tersebut perlu dipertingkat dan diperkasakan, kerana sebelum ini walaupun kita menyatakan bahawa dengan penuh semangat kita meraihkan kemerdekaan di Dataran Merdeka, tetapi kita lihat di rata-rata kita lihat di kereta-kereta masih lagi belum banyak masang bendera, di rumah-rumah masih lagi kosong, tidak ada jalur gemilang. Ini memperlihatkan bahawa ada sesuatu yang perlu kita lakukan, kerana semangat itu perlu ditanamkan dan dipulihkan kembali. Dan kenapa semangat sayang kepada negara itu hilang? Kerana orang politik telah menyebabkan rakyat semakin jauh kepada nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai negara, nilai-nilai sayang kepada negara. Jadi tanggungjawab itu perlu dipulangkan semula kepada orang politik, ya, kepada pentadbiran kerajaan. Ketepikan, ya, pergaduhan, pergelutan ini, kerana rakyat mahukan pemimpin yang berjiwa besar. Ya, rakyat mahukan pemimpin yang ada
matlamat, ada satu perancangan yang begitu besar kepada rakyat itu sendiri, kepada negara. Kita lihat negara jiran kita, ya, nak ubah ibu negara ke kawasan baru, kemudiannya jiran kita di selatan dengan ada satu perancangan yang besar untuk membangunkan ekonomi, ya. Kenapa kita tidak mahu wujudkan satu wawasan yang begitu besar hari ini supaya kita menyantuni, ya, sikap ataupun rasa sayang kepada negara ini dengan lebih perkasa, dengan lebih kuat selepas ini. Jadi inilah sebenarnya yang perlu kita pulihkan tu, ya, bagaimana untuk kita kembali untuk cinta kepada negara. Sukar sebenarnya, tapi memerlukan satu iltizam politik yang begitu kuat. Memerlukan satu iltizam politik yang begitu kuat. Itu yang disebut oleh Doktor sebentar tadi. Tapi untuk semarakkan bulan kebangsaan ini, kita ingin menunjukkan bahawa kita ada semangat keluarga Malaysia yang begitu kukuh. Tetapi apa yang perlu dilakukan terutamanya kepada rakan-rakan kita, keluarga-keluarga Malaysia kita di Sabah dan Sarawak khususnya? Saya lihat di Sabah dan Sarawak ini mereka menilai, ya, perkembangan di Semenanjung, ya. Kalau Semenanjung itu memberikan satu kebaikan ataupun kelebihan kepada mereka, bukan sahaja dalam aspek politik tapi juga pembangunan, mereka akan bersama-sama dengan kita. Tetapi di luar sana, hubungan antara kita dengan kawan-kawan daripada Sabah dan Sarawak tidak ada masalah. Tidak ada satu pengenalan yang berbeza antara satu sama lain dengan kawan-kawan kita daripada Sabah dan Sarawak. Ini menunjukkan bahawa kita ke arah tersebut, ya, kita ke arah untuk bersama dalam sebuah keluarga. Tetapi janganlah kita pisah-pisahkan, ya, janganlah kita bezakan dari segi misalnya peruntukan ataupun dari segi sambutan atau apa saja yang boleh merapatkan hubungan kita dengan kawan-kawan dan keluarga daripada Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga memberi jaminan bahawa segala apa yang dicatatkan melalui Malaysian Agreement 63 itu akan diberi perhatian yang serius oleh beliau. Saya menyanjung kalau itu dijanjikan oleh Perdana Menteri, itu kebaikan untuk Sabah dan Sarawak, kita tunaikan. Ya, misalnya kita lihat dengan masih banyak lagi kawasan-kawasan yang perlu dibangunkan di Sabah dan Sarawak. Apa kata kita bersama-sama dengan kerajaan di sana yang memastikan bahawa pembangunan itu pesat, ya, seperti mana di Semenanjung. Ya, bukan sahaja di kawasan pantai barat, tapi pantai timur juga. Kita pastikan selari dengan apa yang hendak kita lakukan. Kalau itu tu dipertingkatkan, diperkasakan dan diketengahkan, saya yakin sebenarnya kita tidak boleh pisahkan mengikut sempadan negeri. Okey, 1 minit masa yang tinggal. Serengka-ringkasnya seruan dan juga harapan doktor sendirilah kepada rakyat Malaysia di mana saja anda berada sambutan Hari Malaysia 16 September ini. Sebenarnya kita ingin melihat suatu kemeriahan yang luar biasa seperti apa yang berlaku dengan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu. Kita boleh menyatakan bahawa kita sayang kepada negara kita, tetapi sejauh mana kita memperlihatkan dengan perbuatan dan tindakan kita bahawa kita cinta kepada negara kita. Biarlah kita berbeza pandangan politik, ya, ataupun ideologi agama sekalipun, tetapi jika itu boleh kita ketepikan, ya, kita pertemukan dengan satu titik pertemuan, apa salahnya kita duduk bersama, kita meraihkan bersama bukan sahaja sambutan merdeka 31 Ogos, tetapi juga Hari Malaysia yang juga cukup penting kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Baik, setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Muhammad Taufik Yaakob kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi segala-galanya telah pun kita sentuh sebenarnya, walaupun ada lagi isu-isu yang mungkin di masa-masa yang akan datang kita bersama doktor lagi untuk bercakap tentang beberapa isu yang mungkin jauh lebih menarik. Tetapi apapun kita mengharapkan bahawa sambutan Hari Malaysia pada 16 hari bulan September nanti akan mendapat sambutan yang hebat. Dan saya masih ingat lagi ketika saya bertemu dengan penganjur sambutan Hari Malaysia ini, mereka telah menyusun sebenarnya program-program yang cukup hebat, cukup menarik, dan rugi sebenarnya kalau anda tidak bersama-sama kita di Melaka nanti. Dan kalaupun ingin melihat secara langsung, RTM juga akan menyiarkannya secara langsung kepada anda. Terima kasih kepada anda menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.